Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan My Quran Time. Jangan terkejut tuan-puan dan jangan alihkan rancangan ataupun channel TV tuan-puan, kerana hari ini saya Dr. Ahmad Sanusi yang akan mengacarakan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Husaini kita. Apa khabar Ustaz Husaini? Sihat alhamdulillah, Profesor, sihat ya. Alhamdulillah. Jangan terkejut pula hari ini kedua-duanya berlaku sedikit perubahan, dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan Ustaz Tarmizi akan kembali sihat seperti biasa selepas daripada ini untuk kembali bersama dengan kita insya-Allah. Baik, hari ini kita akan membincangkan ataupun meneruskan lagi pengajian kita mengenai tentang Suratul Sajadah. Mari sama-sama kita bacakan sinopsis pengajian ataupun perbincangan kita pada hari ini, iaitu bermula daripada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kita akan membincangkan tentang tunduk di sisi Allah Ta'ala, manakala ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-17 kita akan membicarakan tentang sifat orang mukmin di dunia dan balasan bagi mereka di sisi Allah di akhirat. Manakala seterusnya sehingga ayat yang ke-20 nanti, pengakhirannya 18 hingga ke-20, kita akan membincangkan mengenai tentang ganjaran ataupun balasan yang akan dikenakan kepada orang-orang yang mengingkari ataupun mensyukuri nikmat Allah. Baik, sebelum kita bacakan ayat yang akan kita bincangkan juga pada hari ini, mari juga sama-sama kita ingatkan kembali sebenarnya tuan-puan, yang sebenarnya yang disebutkan di dalam hadis, kalau kita biasa bacakan surah Sajadah ini pada hari Jumaat, kita juga jarang-jarang dengar sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bacakan surah Sajadah ni pada setiap malam sebenarnya. Perkara ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi melalui hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir menceritakan, dia kata kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baginda tidak akan tidur pada malam hari melainkan setelah membaca dua surah, iaitu surah Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah Sajadah yang kita bincangkan pada hari ini, dan begitu juga dengan surah Tabarakalladzi biadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Jadi ini satu ilmu baru buat kita semua pada hari ini tuan-puan. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Ashur menceritakan bagaimana sebenarnya baginda Nabi dia bacakan juga surah Sajadah sebelum tidur. Nanti kenapa kita akan bincangkan kenapa Rasulullah baca juga surah Sajadah sebelum tidur, tapi kita dengarkan dahulu bacaan yang akan kita dengarkan daripada Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang berada di rumah juga menonton My Quran Time ya Doktor. Hari ini kita nak tengok bacaan surah Sajadah bermula daripada ayat yang ke-12 dan ayat 15, dan kita nak menelusuri apakah intipati daripada ayat ini. Insya-Allah sama-sama jom kita tengok muka surat 416 surah Sajadah ayat yang ke-12 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu
أنفسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Allah. Allah. Assalamualaikum. Wal hayyul qayyum. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah pun tadi membicarakan ataupun kita telah pun mendengar bacaan ayat Quran yang dilantunkan, yang disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Dan barangkali kita telah perhatikan tadi bagaimana Ustaz Husaini membacakan ayat yang melibatkan sajadah. Yang ni ada sedikit perbincangan yang agak praktikal. Tadi kita dah tengok apabila Ustaz Husaini baca sahaja ayat sajadah, maka kita pun turut sujud sajadah kerana inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina suratun fiha sajadah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia baca surah yang ada di dalamnya sajadah, fayasjudu wa nasjudu, baginda lantas sujud dan kami pun sujud juga. Jadi berdasarkan daripada hadis ini dapat kita fahami bahawa baginda Nabi apabila dia mendengar ayat sajadah maka dia sujud dan para sahabat turut sujud. Tetapi ada juga riwayat yang lain. Yang ni yang saya suka untuk kongsikan dengan tuan-puan, bahawa daripada riwayat Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang lain juga, yang mana dia membaca suratul Najm, wan najmi idza hawa. Dia kata qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi idza hawa falam yasjud. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud pula kali ini. Lalu dalam riwayat yang lain kata falam yasjud minna ahadun, dan dalam kalangan kami pun ramai yang tidak sujud. Jadi atas dasar itu barangkali ada dua pandangan dari aspek keharusan ataupun apakah hukum apabila seseorang itu mendengar sujud sajadah, dia nak kena sujud ataupun tidak. Jadi secara majoritinya kebanyakan ulama menganggap ianya adalah sebagai sunat, ataupun ada yang menyatakan sebagai sunat muakkad. Apabila dengar sahaja ayat sujud maka kita sujud kepada Allah Ta'ala, seakan-akan reaksi kita spontan.
Bila Allah Ta'ala suruh sujud, kita terus sujud kepada Allah Ta'ala. Itu pandangan yang paling popular. Sebab itu bila kita dengar sahaja ayat sajadah tadi, maka kita terus sujud. Manakala kaedah sujud pula bagaimana? Perkara ini diterangkan sendiri oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan, yang mana dia menceritakan ada dua kaedah. Kaedah pertama tadi yang Ustaz Husaini buat juga tadi, ataupun kaedah bagaimana kita takbir dahulu, iaitu kita mulakan dengan takbir dan kita sujud terus dan kemudian kita beri salam. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Manakala pandangan yang kedua, tidak perlu takbir, terus sahaja sujud dan kemudian bangun semula, yang mana bacaannya kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kat sini kita ada pengajian ataupun pembelajaran yang baru yang sangat menarik tentang hukum hakam, tentang kaedah sujudnya bagaimana, tentang apakah hukumnya apabila kita dengar ayat mengenai tentang sujud, kita nak sujud macam mana, ataupun perlu tak kita sujud sebenarnya. Ustaz ini boleh boleh. Baik, kemudian kita masuk terus kepada ayat yang pertama. Kalau kita tengok tuan-puan, perbincangan yang semalam kita dah bersama dengan Ustaz Fazrul menceritakan sebenarnya, kalau kita tengok laman yang awal daripada surah Sajadah tu, sebenarnya dia menceritakan tentang kejadian manusia, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan alam, Allah Ta'ala menyusun alam dengan formula-formulanya, Allah Ta'ala meletakkan fitrahnya dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa nanti manusia semua akan dibangkitkan, Ustaz Husaini. Jadi dalam ayat yang ke-12 yang telah dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, Allah Ta'ala kata walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nanti dia kata alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Nanti di hari akhirat Allah, ini yang kita tak nak tuan-puan, ibu ayah. Di hari akhirat kita tak nak tertunduk di hadapan Allah Ta'ala kerana malu dengan Allah Ta'ala. Nanti mereka akan kata kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan kami, Rabbana absarna, kami dah lihat apa yang ada di hadapan kami, wa sami'na, dan kami dah dengar dah apa yang nikmat-nikmat ataupun kemukaan yang akan diberikan kepada kami. Maka kembalikanlah, farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami untuk kami melakukan amal saleh, dan kami sebenarnya adalah orang-orang yang yakin. Kalau sebenarnya mereka ni sebelum tu tidak yakin, tapi bila dah bertemu dengan Allah Ta'ala baru mereka nak rasa sedih. Ini yang diingatkan di dalam Al-Quran. Yang ini yang kalau kita tengok ayat ke-12, ayat ke-13, ayat ke-14 sampai ayat yang ke-14 menceritakan azab yang dikenakan kepada orang mujrimun, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Siapakah dia golongan mujrimun? Yang ni ibu ayah, tuan-puan ambil nota, ambil pengajaran bagaimana ataupun siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai golongan mujrimun, yang mana yang ni diceritakan di dalam surah Muddathir. Yas'alunaka 'anil mujrimin ataupun yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka ataupun golongan manusia bertanya-tanya siapakah dia golongan mujrimin, yang mana apa yang menyebabkan mereka masuk ke neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar. Tengok Allah Ta'ala sifatkan 4 sifat golongan mujrimin. Apa yang disifatkan dalam surah Muddathir ni perlu kita ambil pengajaran siapakah dia golongan mujrimin. Yang pertama dia kata qalu lam naku minal musallin. Yang pertamanya golongan yang tidak mendirikan solat. Allahu akbar. Yang ni ibu ayah, tuan-puan, kita perhatikan diri kita, jangan kita termasuk dalam golongan yang tidak mendirikan solat. Sekalipun tertinggal subuh tadi, terjaga lewat, katakan malam tadi sibuk Ustaz ini ada program ke apa ke, ada meeting masya-Allah, ada meeting, tertidur lewat dan sebagainya, akhirnya dia tertinggal. Macam mana terjaga lewat sekalipun, bangun terus solat subuh. Sebab saya teringat satu hadis, kalau tak silap saya, Bilal ataupun sahabat yang lain yang menceritakan mereka dalam perjalanan yang panjang, dalam permusafiran yang panjang, sama ada pergi perang dan sebagainya, mereka tertidur dan terasa bila nak terjaga pagi tu terasa sinaran cahaya matahari di pipi dia, maknanya dah naik matahari. Tetapi mereka terus ambil wuduk dan mendirikan solat, menunjukkan tidak mengapa, mana keadaan tertidur ni tidak mengapa, diberikan kelonggaran kepada mereka. Jangan sampai kita ni terdiri daripada golongan orang yang tidak mendirikan solat. Kita bimbang kita termasuk dalam golongan mujrimin ni tadi. Yang keduanya walam naku nut'imul miskin.
kami tidak memberikan anak-anak yatim ataupun tidak memberikan orang-orang miskin ni makan dan sebagainya. Yang ni yang kita bacakan ataupun kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang dalam surah Mudaththir. Pertama tadi, dia tidak mendirikan solat golongan mujrimin ni. Yang kedua, dia tidak memberi makan kepada anak yatim ataupun orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami ni meleka-leka dengan orang yang mengejek-ejek ataupun meleka-lekakan kami, ataupun orang yang leka ataupun mengejek kami ni. Wa kunna, yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari akhirat. Yang ni yang diceritakan dalam ayat ni, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, nanti kamu akan tengok golongan mujrimun, golongan yang melakukan jarimah, jenayah ini, mereka akan tertunduk nanti pada hari akhirat. Kerana apa? Kerana mereka telah mendustakan hari akhirat. Mendustakan hari akhirat ni sebenarnya tuan-puan, ustaz-ustaz ini kalau perasan, dalam generasi muda kita pada hari ini, ada golongan yang dipanggil sebagai golongan etis. Golongan etis ni golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan Tuhan. Kerana mereka kata kewujudan Tuhan ini tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Dia fikir secara logik. Dia fikir secara logik je, tak dapat nak dibuktikan secara saintifik. Dia kata tak boleh lah macam ni. Maknanya dia tak boleh terima apa yang tidak nampak ataupun tidak dapat disahkan secara saintifik. Lalu mereka menolak Tuhan. Sebenarnya kalau kita fikir secara rasional pun, orang etis ni adalah orang yang rugi. Rugi kenapa? Bayangkanlah, bagi perbandingan antara saya dengan golongan etis, katakan, bukan saya kata ustaz-ustaz ini golongan etis. Maknanya perbandingannya antara golongan beriman dan golongan yang tidak beriman. Golongan beriman ni katakanlah sebenarnya memang Tuhan tu tidak wujud, kita tak rugi apa-apa pun, dan golongan etis pun mungkin tidak rugi apa-apa. Tetapi sekiranya kita katakan dia punya hipotesisnya, kalau Tuhan tu wujud, siapa yang paling rugi? Maknanya golongan etis lah yang rugi. Maknanya tiba-tiba ada hari kiamat tu memang benar macam yang disebutkan dalam Al-Quran, maknanya mereka adalah golongan yang rugi. Paling rugi adalah mereka kerana mereka mendustakan hari akhirat. Yang ni yang kita tidak mahu. Yang ni yang Allah Ta'ala sebutkan, Rabbana absarna. Barulah mereka nak kata, ya Allah, kami nampak dah sekarang ni dan kami beriman kepada Engkau, kami dah dengar dan kami dah lihat. Farji'na, pulangkan kepada kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Yang ni biasa. Yang ni ayat yang kedua ataupun pengajaran yang kedua yang perlu kita fahami daripada ayat yang ke-12 ini adalah, orang nanti bila dah hari akhirat, bila dah menyesal, baru nak minta kepada Allah Ta'ala agar dikembalikan kepada dunia nanti. Yang ini kita tidak mahu tuan-puan, ibu ayah, bagaimana nanti kita akan menyesal di hari akhirat kerana tidak beriman pada hari akhirat dan tidak melakukan amal soleh ketika mana hidup di dunia. Perhatikan bagaimana, saya suka ada satu hadis sebenarnya ibu ayah, tuan-puan, yang menceritakan hadis mengenai tentang penyesalan ahli syurga. Tajuk hadis ni agak aneh kerana penyesalan ahli syurga. Heran sebab orang ahli syurga ni sepatutnya nak menyesal apa lagi kan? Kerana ahli syurga ni sepatutnya dia dah tak menyesal dah kerana dia dah masuk ke syurga. Tetapi Rasulullah menceritakan tentang nanti di hari akhirat ahli syurga akan menyesal. Kenapa ahli syurga menyesal? Rasulullah kata, laisa yatahassar ahlal jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Rasulullah kata nanti ahli syurga akan menyesal apabila dibentangkan amalan mereka pada hari akhirat, dia nampak saat-saat dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Zikir ni tuan-puan, amalan yang paling mudah kan Ustaz ni. Maknanya waktu baring boleh berzikir. Waktu drive pun boleh berzikir. Waktu live pun boleh berzikir, boleh sebut subhanallah, boleh sebut Allahu Akbar. Amalan yang paling mudah, lebih mudah daripada sedekah. Sebab nanti kan ada ayat Quran yang menceritakan kembalikan kepada kami nak bersedekah. Tetapi sebenarnya dalam hadis juga ada menceritakan bagaimana ahli syurga tu menyesal kerana saat-saat yang mudah sebegini mereka boleh berzikir. Dalam keadaan tengah tengok My Quran Time pun masih boleh berzikir subhanallah, alhamdulillah. Maka ini adalah antara penyesalan ahli syurga. Masuk kita kepada ayat yang seterusnya. Banyak pula perbincangan kita pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami mahu, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, iaitu ketetapan qada dan qadar, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia semata-mata. Perhatikan ayat ini tuan-puan.
sebenarnya ianya adalah menarik untuk menceritakan bagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini yang kita takut. Ini yang Allah Ta'ala tegur ataupun Allah Ta'ala pernah memberitahu Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayang. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah mengajar kita, yang ni sama-sama tuan-puan kita bacakan doa ini. Rasulullah mengajar kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hidayah, kurniakanlah kami ketakwaan, kurniakanlah kami keifahan ataupun kesucian, dan kurniakanlah kami kekayaan, iaitu kekayaan jiwa. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang petunjuk. Kita hendaklah sentiasa berdoa buat diri kita, buat anak-anak kita, supaya Allah Taala kurniakan hidayah. Dan ayat yang ke-14 menceritakan bila mana mereka ni telah ingkar, Allah Taala dah tunjukkan tentang azab, baru mereka nak kata dengar dan lihat. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepada mereka, kalau kami berikan hidayah, kami boleh berikan hidayah, tapi kami biarkan manusia memilih. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, fadhuku, rasakanlah. Inilah sepatutnya yang kita hayati ketika mana kita dengar surah Sajadah. Bila kita teringat nanti aku akan dibangkitkan, aku akan dihisap, aku akan tengok semua syurga dan neraka. Akhirnya kita, Allah Ta'ala kata, rasakanlah, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakanlah apa yang telah kamu lupakan. Jadi ini ayat ke-12, ayat ke-13 dan ayat yang ke-14 adalah satu sorotan yang sangat menarik. Sebab itulah Rasulullah baca pada setiap malam, mengingatkan dia, kita akan dibangkitkan, mengingatkan diri kita, kita akan dibangkitkan nanti pada hari akhirat. Secara umumnya ayat yang ke-12, 13 hinggalah yang ke-15 menceritakan tentang muhasabah kita pada setiap hari mengenai tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Sebelum itu, mari sama-sama juga tuan-puan kita saksikan perkataan pilihan kita pada hari ini yang akan ditunjukkan dalam slide kita mengenai tentang apakah dia perkataan pilihan kita, iaitu perkataan mala'a. Yang ni yang disebutkan di dalam surah ini mengenai tentang maksudnya adalah memenuhi, yang disebutkan sebanyak 40 kali di dalam surah Sajadah. Jadi menarik sebenarnya perbincangan kita pada hari ini tuan-puan. Ada perbincangan mengenai tentang perkataan, satu perkataan satu hari. Mudah-mudahan kita dapat Ustaz ini memiliki ataupun menguasai pengajaran dari aspek bahasa Arabnya dan pengajaran dari aspek tafsirnya. Kita berikan dahulu ruang untuk rehat seketika. Kita rehat seketika sebelum kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya selepas daripada ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sekali lagi dalam My Quran Time. InsyaAllah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebentar tadi kita dah mendengar sinopsis daripada surah Sajadah ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 daripada Profesor Dr. Sanusi, Dr. Sanusi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kali ini kita nak tengok pula hukum tajwid yang ada pada di skrin kita yang dipaparkan, iaitu pada ayat yang menunjukkan gunnah pada ayat yang ke-16 pada ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 tu menunjukkan tentang hukum gunnah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu sempurnakan bacaan gunnah kita. Kalau Dr. Sanusi, kalau kita tengok Dr. Sanusi kan, dalam surah ayat ini pun menceritakan ayat ini ada gunnah ataupun tak ada gunnah. Kebanyakan daripada kita bacaan daripada gunnah itu
tidak sempurna dua harakatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita boleh sempurnakan harakat gunnah kita, insya-Allah mudah-mudahan bacaan kita akan bertambah lebih baik. Contohnya kalau kita tengok pada ayat yang ke-16 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Kita perasan ada gunnah di situ. Jadi banyak gunnah tu, kebanyakan daripada kita ni bacanya gunnah tidak cukup. Ada yang baca kadang-kadang تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Gunnah tak cukup dekat situ. Ya, ada banyak gunnah, kadang-kadang satu je cukup, dua harakat, yang lain tak cukup. Jadi kita kena jaga-jaga dekat situ ya. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memelihara hukum hakam tajwid di dalam al-Quran, insya-Allah. Jadi doktor, macam mana? Baik, terima kasih Ustaz Husaini. Saya terkejut tadi Ustaz Husaini mulakan dengan nasyid juga tadi, yang mengingatkan kepada kita tentang kerinduan kita ataupun kecintaan kita kepada Allah Taala. Kerana kerinduan ini yang akan membawa kita kepada keselamatan kita di hari akhirat kelak, sama seperti yang dibincangkan di dalam surah Sajadah ini, yang mana ayat ke-12 hingga ayat yang ke-14 menceritakan bagaimana tentang ancaman golongan mujrimin, golongan yang tidak beriman kepada hari akhirat, golongan yang tidak salat, golongan yang tidak memberikan makan kepada orang miskin, dan golongan yang bermain-main ini. Lalu dalam ayat yang ke-15 sampai ke ayat yang ke-16, Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang sifat-sifat orang yang baik pula, iaitu sifat-sifat golongan yang beriman, golongan yang sujud kepada Allah Ta'ala, golongan yang bangun malam. Yang ini sebelum tu kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini daripada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21, 20 insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita tengok pada surah, pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Kita lihat apakah pesanan yang Allah nak sampaikan. Nak dengarkan mutiara kalimah daripada Dr. Sanusi sebentar saja lagi. Sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-16 hingga 20 surah As-Sajdah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار
ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20 yang dibacakan tadi oleh Ustaz Husaini, menceritakan kepada kita bagaimana yang pertamanya sifat orang-orang yang beriman tu tadi. Dimulakan dengan tatajafa junubuhum anil madaji'i, iaitu perut mereka, iaitu lambungan mereka itu jauh daripada tempat tidur, menggambarkan keseronokan mereka mendirikan qiyamul lail, sehingga mereka lebih banyak masa untuk bangun bertemu dengan Allah Ta'ala berbanding dengan masa tidur mereka. Kalau saya boleh recap balik, kalau saya boleh ulang balik kepada tuan-puan, ayat ke-12, ayat ke-13, ayat ke-14 menceritakan tentang sifat golongan mujrimin, golongan yang ingkar kepada Allah Ta'ala, manakala ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 menceritakan pula, cantik susunan dia di sini, tentang sifat-sifat orang yang beriman. Sifat yang pertama tadi dia kata innama yu'minu biayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Ayat yang menyebabkan kita sujud tadi Ustaz Husaini yang menceritakan tentang sifat orang yang beriman ini hanyalah apabila dia diperingatkan tentang ayat-ayat Allah, maka dia terus bersujud. Yang ini mengingatkan kepada kita ada 3 sifat orang beriman. Mereka cepat bersujud kepada Allah Ta'ala, mereka mensucikan dan membesarkan Allah Ta'ala, dan mereka tidak sombong kepada Allah Ta'ala. Mereka suka untuk mendirikan salat, berdoa dan sujud kepada Allah Ta'ala. Manakala ayat yang ke-16 menceritakan salah satu sifat yang tinggi kedudukan mereka berbanding manusia lain adalah Allah Ta'ala kata tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambungan mereka, perut mereka, lambungan ni maknanya tempat mereka baring, sepatutnya mereka baring, tetapi mereka tidak baring kerana mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, kerana mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam perasaan yang takut dan tamak. Tentang bangun malam, kurang tidur ni tadi diceritakan sebenarnya dalam banyak hadis. Bahkan kita dah banyak kali dengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki Ustaz Husaini. Kemudian kita tengok juga bagaimana Rasulullah menceritakan Allah Ta'ala dalam hadis, Allah Ta'ala berbangga dengan orang yang mendirikan qiyamul lail. Kalau ada dalam kalangan kita yang mendirikan qiyamul lail, Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikat aku, unzuru ila abdi thara min firashihi. Dia kata, tengoklah kepada hamba-Ku ini, dia bangun malam dan dia menjauhkan dirinya daripada tempat tidur dia, sehingga kan Allah Ta'ala bangga dengan kita. Ini yang kita mahukan ataupun ini yang kita sasarkan, kita nakkan keredaan Allah, sehingga Allah Ta'ala redha dengan kita, sehingga Allah Ta'ala seronok melihat kita, sehingga Allah Ta'ala berbangga dengan kita di hadapan para malaikat. Yang ni yang kita kena fahamkan kepada anak-anak isteri. Yang ni anak isteri ni macam yang kita pernah bincangkan dalam My Hadis Time. Dalam My Hadis Time kita pernah cerita tentang sifat Abu Hurairah. Ya, betul. Salah satu sifat Abu Hurairah ni adalah dia suka untuk bangun qiyamul lail dan juga dia mengejutkan isteri dia. Seakan-akan 1/3 malam ruang untuk dia bangun qiyamul lail, 1/3 malam ruang untuk dia dan isterinya bangun qiyamul lail, dan 1/3 lagi diberikan ruang kepada anaknya pula untuk bangun malam. Seakan-akan maknanya orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala ini tadi, orang yang beriman, dia bukan sahaja bangun untuk dirinya, bahkan dia mengejut ahli keluarganya. Bahkan dalam hadis juga tuan-puan, Rasulullah memuji orang yang mengejut pasangan mereka. Rahimallahu ra'an. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala merahmati, Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati orang yang bangun qiyamul lail, kemudian dia mengejutkan pasangan dia. Jangan kita kejutkan pasangan dia untuk sama-sama solat. Betul. Maknanya dia bangun, dia kejutkan sekali. Bahkan dalam hadis tu kata kalau dia tak bangun, direnjiskan air dia. Allah. Ustaz ni boleh renjiskan. Ataupun jangan pula kita siram. Kalau kita ni marah jadinya, bukan renjis, siram terus. Satu baldi. Dengan baldi terus. Tetapi tak mengapa, kalau pada pandangan saya, maknanya kalau boleh berkejutlah elok-elok. Maknanya kita nak satu keluarga masuk syurga. Kita nak semua ahli keluarga kita masuk syurga. Maka ayat inilah satu ayat yang menarik. Allah Ta'ala menceritakan tentang tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tadi yang ayat yang ke-15 Allah Ta'ala kata kharu sujada. Kharu sujada ni maksudnya bila dia dengar ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud, dia terus sujud.
Tetapi ayat yang seterusnya Allah Taala kata tatajafa junubuhum anil madaji'i, dia menjauhkan lambungan dia ataupun badan dia daripada tempat tidur dan dia bangun malam. Dan satu lagi kisah, kalau Ustaz Husaini pernah dengar kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni Rasulullah puji dia sebagai rajulun salih. Dia kata inna Abdullah rajulun salih, sesungguhnya Abdullah bin Umar ni adalah lelaki yang salih. In qamal lail, sekiranya dia bangun malam. Kisah dia bagaimana? Kisah dia sebenarnya dia tertidur pada malam tersebut, lalu dia termimpi disentap ke neraka. Allahu akbar. Satu malam tidur je termimpi disentap ke neraka. Terus dia adukan perkara ni kepada Sayyidatina Hafsah. Hafsah kakaknya. Hafsah boleh mengadu kepada Rasulullah. Dia kata tanyakan kepada Rasulullah. Lalu dia tanyakan kepada Rasulullah, menyebabkan bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sahaja ayat tersebut, kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kana Abdullah ataupun inna Abdullah rajulun salih in qamal lail. Sesungguhnya Abdullah bin Umar ini adalah lelaki yang soleh, dengan syarat dia bangun malam ataupun sekiranya dia bangun malam. Sejak daripada itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Qiyamul lail ni bukan sahaja membina, dia membina jiwa sebenarnya tuan-puan. Yang ni adalah satu perkara yang agak sukar. Dia muhasabah untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bangun malam seperti mana yang disebutkan dalam surah Sejadah. Hari-hari dah, setiap minggu dah baca surah Sejadah. Tapi mungkin sebab tak faham, jadi tak tahu pengajarannya ataupun tak ambil pengajaran daripada ayat tersebut. Baik, sebelum kita huraikan mengenai ataupun seterusnya masuk kepada fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Okey, yang ni adalah satu perkara yang menarik juga yang diceritakan dalam ayat yang ke-17. Allah Taala menyebutkan, Allah Taala kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, sebelum saya terlupa, sebelum tu hujung 16 tu Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknanya ada lagi satu tambahan. Kalau tadi dia qiyamul lail, yang keduanya Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang diberikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan ke jalan Allah. Allahu akbar. Sebenarnya harta infak ni, baru-baru ni saya pulang daripada umrah bersama dengan Ustaz Husaini juga. Kalau kita tengok bagaimana kesan infak ni sebenarnya besar. Di Madinah tu tuan-puan boleh perhatikan, ada kebun Salman, kebun yang diinfakkan, bukanlah diinfakkan, diusahakan sehingga menjadi pengajaran buat kita pada hari ini. Macam tu juga Bi'ruha, telaga yang disumbangkan oleh Abu Talha, ada buat diri kita untuk perhatikan di Masjid Nabawi sehingga hari ini. Maknanya Allah Taala berikan pengajaran orang yang infak ini yang kita kata wal baqiyatus salihat. Baqiyat salihat yang baki, yang kekal sebenarnya tuan-puan adalah amal soleh kita. Mungkin selepas 10 20 tahun kita meninggal, orang dah tak ingat dah. Tetapi kalau ada baqiyatus salihat, kesan tinggalan yang baik itu tadi, dia akan meninggalkan kita. Kita akan meninggalkan amal soleh yang orang akan ingat kita sampai bila-bila. Telaga Bi'ruha tu maknanya Abu Talha beri beribu tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sehingga hari ini setiap kali orang masuk ke Masjid Nabi, dia boleh perhatikan ada telaga ataupun ada kesan telaga tersebut. Allah Taala abadikan amal soleh wal baqiyatus salihat. Kesan soleh yang baik ini yang akan kekal buat diri kita. Apa yang kita ada sebaiknya kita usahakan, kita boleh infak, kita boleh wakaf Quran, kita wakaf Quran, kita beri apa sahaja, ianya yang kekal adalah amal soleh kita tuan-puan. Ini menarik juga daripada ayat yang ke-16. Seterusnya ganjaran, ayat yang ke-17 Allah Taala menceritakan tentang ganjaran. Allah Taala kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang ni nikmat yang Allah Taala bagi, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah kata, Allah Taala berfirman, Allah Taala sampaikan kepada Rasulullah, Allah Taala kata a'adattu li'abdi, aku sediakan buat hamba aku mala ainun ra'at, mata, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh telinga, begitu juga sesuatu yang tidak pernah didengar ataupun terfikir di hati manusia. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana syurga tu tuan-puan. Betul. Ianya adalah satu perkara yang Allah Ta'ala khususkan, yang kita tak pernah terfikir. Sama macam kita tak pernah pergi ke satu negara, kita tak tahu keadaan bagaimana, sampai sana baru kita tahu. Macam itulah syurga nanti, sampai kita terbeliak ataupun termenung kita melihat keindahan
yang Allah Taala akan berikan akibat daripada amal soleh kita, keimanan kita kepada Allah Taala, kita tidak sombong kepada Allah Taala. Sebelum kita bincangkan ayat yang ke-17 ataupun ke-18 sampai ke-20, kita dengarkan dahulu bacaan ayat yang ke-20. Boleh Ustaz Husaini? Ayat boleh. yang ke-20 untuk kita ulang kaji balik tentang bagaimana sifat orang-orang yang fasik itu yang diulang-ulang ataupun yang disebutkan oleh Allah Taala dalam ayat yang ke-20, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar tadi bagaimana orang yang qiyamul lail, kan? Bagaimana Abdullah bin Umar itu tidak meninggalkan qiyamul lail sehinggalah ke akhir hayatnya, dan balasan ataupun syurga itu kita tidak boleh menggambarkannya doktor, ya. Betul. Bagaimana syurga, kalau kita tengok dalam Quran tu Allah banyak cerita jannat tajri min tahtihal anhar, tapi kita kadang kita tak boleh bayang, macam mana nikmat syurga tu mengalir sungai, tapi macam mana mengalirnya sungai tu, kan. Tapi insya-Allah kali ini kita tengok pula pada ayat yang ke-20 bagaimana orang fasik pula balasan kepada orangnya. Sama-sama kita lihat pada surah As-Sajdah ayat yang ke-20, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. Allahu akbar, Allahu akbar. Perhatikan tuan-puan bagaimana ayat yang ke-20 ni sebenarnya seperti mana yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, dia sebenarnya menggetarkan jiwa sebenarnya. Kalau tuan-puan kita ulangi balik ayat yang ke-20 ni, tengok apa firman-Nya. Apa yang Allah Taala sebutkan mengenai tentang ayat yang ke-20. Allah Taala kata, dan berkenaan orang-orang yang fasik, iaitu orang yang kafir ini, maka tempat kediamannya adalah neraka. Allahu akbar. Setiap kali mereka hendak keluar, maknanya mereka dah dicampak ke dalam neraka, mereka meronta-ronta dan mereka nak cuba keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali nak cuba keluar, Allah Taala campakkan balik dengan para malaikat yang kasar tu tadi, campakkan balik sehingga dikembalikan ke dalam neraka. Dan inilah dikatakan kepada mereka, fadhuku azaban naril ladzi kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang kamu dahulu dustakan. Ini yang kita hayati sepatutnya, yang ini yang kita seharusnya selami setiap kali kita baca pada setiap subuh, pada hari Jumaat, tentang part-part mengenai tentang mengimbas kepada kita bagaimana nanti pada hari akhirat kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita dicampak ke dalam neraka, kita cuba keluar, malaikat sentap kita tuan-puan, campak kita balik ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ini adalah pengajaran yang penting sebenarnya daripada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20 pula, menceritakan tentang balasan dan ganjaran orang yang baik, balasan dan ganjaran orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ayat yang ke-18 Allah Taala kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama orang yang fasik, iaitu orang yang kafir. Fasik di sini maksudnya fasik yang kabir, fasik yang besar, iaitu fasik yang kufur itu tadi. Orang yang beriman dan orang yang fasik, orang yang kafir ini tidak sama sekali. Allah Taala tegaskan kat sini tidak sama sekali. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Orang yang beriman ni nanti Allah Taala akan letakkan dia di dalam neraka ma'wa, iaitu syurga-syurga yang dikatakan tempat mereka berehat. Ma'wa ni tempat berehat ataupun bersandar. Nuzulan bima kanu ya'malun, tempat mereka sebagai kediaman, hiasan mereka terhadap apa yang mereka amalkan. Tetapi sekiranya kamu fasik, sekiranya kamu kafir, mengingkari keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari kebangkitan, maka kamu akan dicampakkan ke dalam neraka sehingga kan dikatakan kepada mereka, zuku azabannar. Zuku azabannar. 2 kali Allah Ta'ala ulang tentang rasakanlah
dahsyatnya balasan ni. Pertama tadi dalam ayat yang ke-14, kalau tuan-puan tengok ayat yang ke-14, Allah Taala kata fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Ayat yang seterusnya Allah Taala ulang lagi, waqila lahum zuqu azabannar. Rasakanlah seakan-akan kalau diulang-ulang ayat ni kepada kita, maka sepatutnya kita insaf setiap hari kita baca, tuan-puan. Pada setiap hari, pada hari Jumaat kita baca, kita menginsafkan kita. Setiap kali kita baca pada setiap malam, sepatutnya menginsafkan kita, mengingatkan tentang azab yang akan dikenakan kepada kita sekiranya kita tidak beriman dan mengingkari arahan Allah Taala. Baik, ini adalah perbincangan ayat yang ke-12 sehinggalah ayat yang ke-20, perbincangan yang sangat menarik. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, mari sama-sama kita dah tengok dah tadi Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang diberikan kepada mereka sumbangkan. Salah satu kaedah kita menyumbang adalah kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana tabung gerakan Al-Quran ini tabung yang akan kita gunakan untuk program-program pengajian Al-Quran, untuk kita kembangkan kefahaman Al-Quran kepada masyarakat kita di sekeliling kita, agar semuanya masuk syurga bersama-sama dengan bimbingan Al-Quran. Sebelum kita akhiri pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada doktor. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca doa, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita tengok resolusi terlebih dahulu, ya. Sama-sama kita tengok resolusi terlebih dahulu di skrin yang dipaparkan, iaitu yang pertamanya adalah kita perlulah bina rasa takut di dunia agar tidak menerima balasan yang ngeri di akhirat nanti. Yang keduanya adalah sentiasa buat pilihan untuk dipilih mendapat hidayah. Dan yang ketiga, jangan lalaikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia agar tidak dilalaikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan sedikit sebanyak resolusi yang kita dapat pada hari ini membina iman kita, seterusnya menjadikan keluarga kita sendiri dapat kita tarik masuk ke dalam syurga Allah bersama-sama. Di akhir ini, Dr. Sanusi, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah ampunkan dosa kita, dosa semuanya. Semoga kita semua dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tarah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami golongan syurga ya Allah. Jadikan amal ibadah kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap langkahan kami ini langkahan yang diredai oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap perilaku kami ini perilaku yang Engkau redha dan berkati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang lemah, yang sentiasa melakukan kesalahan kepadamu, maka dengan itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, moga Engkau kumpulkan kami dalam golongan orang yang mendapat keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma